Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. Hari ini kita bahaskan rang undang-undang untuk meminda AUKU. Bagi saya, ini satu perkara yang amat bermakna. Di mana perjuangan untuk mansurkan AUKU sekarang jumpa jalan baru. Pertama, saya ingin mengucapkan Yang Berhormat Menteri ada, syabas kepada Yang Berhormat Menteri kerana telah bersedia dan telah berjumpa dengan kami untuk membincangkan beberapa perkara yang menjadi concern terutamanya para pelajar dan sudi membuat pindaan mengikut cadangan-cadangan yang ada. Cuma Yang Berhormat Puan Yang di-Pertua, kita perlu faham satu hakikat bahawa AUKU ini ditubuhkan ataupun digubah. Dia tidak boleh lari ataupun berkait rapat dengan dua peristiwa. Satu adalah peristiwa Baling dan satu lagi peristiwa Tasik Utara. Kedua-duanya orang key person, orang utama dalam kedua-dua peristiwa ini kebetulan ada dalam Dewan Mulia itu, iaitu PMX kita dan juga Yang Berhormat Pasir Gudang. Oleh kerana mereka dua inilah AUKU digubah di Parlimen Malaysia. Dengan walaupun tadi Yang Berhormat Menteri ada ceritakan bahawa AUKU ada beberapa bahagian, tetapi asas dia adalah untuk mengekang dan menghadkan hak dan kebebasan mahasiswa-mahasiswi. Ini sesuatu hakikat yang tidak boleh kita nafikan. Walaupun hari ini kita lihat ada penambahbaikan, ada kemajuan dari segi hak dan kebebasan mahasiswa ini, tetapi saya rasa ultimate matlamat terakhir adalah kita mansurkan akta ini supaya kita mengembalikan keseluruhan otonomi mahasiswa kepada mahasiswa. Sebab saya perhatikan perbahasan dari kedua-dua pihak tadi, seolah-olah mahasiswa hari ini perlukan panduan, guidance. Wahal semenjak pelaksanaan undi 18 ini, mereka yang pada umur yang 18, mereka boleh mengundi pemimpin negara, mereka sendiri boleh menjadi calon dan dipilih untuk mengurus tabir negara, apatah lagi untuk mengurus tabir sesebuah universiti. Yang mana lebih besar. Jadi sudah tentunya tak ada satu masalah. Dia tidak menjadi masalah bagi mahasiswa untuk mengurus tabir sendiri, kampus mereka. Jadi banyak kali dalam pindahan kali ini sebut tentang MPP. Yang Berhormat Menteri, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri bahawa MPP kuasa dia adalah sangat berbeza kalau kita banding dengan Kesatuan Pelajar pada zaman UM dulu. Student Union pada zaman Universiti Malaya dulu. Iaitu MPP sekarang ianya hanya dilihat sebagai pelengkap kepada HCP, kepada pihak universiti, kepada pihak pengurusan. Wahal Student Union dulu dia mengurus segala yang berkaitan dengan pelajar, segala aset dan perkhidmatan yang berkaitan rapat dengan pelajar. Hari ini MPP hanya bertanggungjawab untuk menganjurkan convocation. Untuk mingguan haluan siswa pun tak ada peranan untuk terlibat, tak ada peranan MPP. Maka di situlah lihat apakah peranan MPP hari ini. Maka untuk kita nak kembalikan, sekiranya kita serius dalam mengembalikan otonomi mahasiswa kepada golongan mahasiswa, hari ini merupakan langkah pertama. Tetapi bagi saya, matlamat akhir adalah kita kita mansurkan AUKU ini dan gubah satu akta baru untuk mengurus tabir ataupun sebagai garis panduan urus tabir universiti. Selain daripada itu, kita kembalikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada pada hari ini. Maka saya ingin memohon penjelasan daripada pihak kementerian
Apakah kerajaan bersedia untuk memuliakan jawatankuasa teknikal Mansurkan AUKU yang terdiri daripada pakar-pakar undang-undang, aktivis mahasiswa, aktivis sosial yang mempunyai pengalaman yang berkaitan. Dan juga pada tahun 2019, jawatankuasa teknikal ini telah menghasilkan 6 kertas polisi yang komprehensif yang menekankan nilai kebebasan akademik, autonomi universiti, autonomi mahasiswa. Jadi berdasarkan kertas polisi tersebut, terdapat ketidakserasan antara 9 akta yang terlibat berkaitan dengan sektor pengajaran tinggi ini, termasuklah Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU, Akta Institusi Pendidikan Swasta tahun 1996, Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996, Akta Badan-Badan Berkanun tahun 2000, Akta Universiti Teknologi Mara, Akta Pendidikan 1996, Akta Institusi Pelajaran Tata Tertib tahun 1976, Akta Akademik Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan 2006, Akta Politeknik Ungku Omar tahun 1974. Jadi, Sila golong. inilah masanya yang Berhormat Menteri, kita menubuhkan semula jawatankuasa teknikal ini supaya kita mengkaji dengan lebih teliti bagaimana kita membuka ruang yang lebih besar ataupun jika boleh dalam penggai ini kita mansurkan AUKU ini. Saya tahu ada kekangan dia, saya tahu untuk langkah pada hari ini pun satu kemajuan yang signifikan dalam usaha gerakan untuk mansurkan AUKU ini, tetapi bagi saya kita tidak boleh berpuas hati pada tahap sekarang saja. Kita perlu mensasarkan pencapaian yang lebih tinggi dan kebebasan dan hak yang lebih besar untuk golongan muda ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Sekarang saya minta Yang Berhormat Menteri